Sorakan penonton memenuhi arena rodeo apabila pintu pagar dibuka dan kuda liar itu meluru keluar, mengamuk dan menendang dengan ganas. Di atas tubuh berotot yang berpusing ganas itu, duduk seorang koboi yang kurus dan fokus. Tangannya yang bersarung tangan menggenggam erat tanduk pelana. Ski Bergs hidup untuk 8 saat yang penuh adrenalin itu. Bagi koboi berumur 26 tahun itu, tiada apa yang dapat menandingi keseronokan berpegang pada kuda liar yang mengamuk. Tubuhnya yang tinggi berpusing seiring dengan gerakan binatang itu. Di bawah, kuku kuda menghentak tanah. Bau kulit, ternakan dan debu arena yang tebal di udara. Orang ramai yang bising menjerit, meminta lebih lagi. Ski dilahirkan untuk menunggang. Dan semua orang kenang namanya. Sehinggalah satu malam yang malang pada tahun 2023, apabila sorakan penonton bertukar menjadi tarikan nafas niri yang tertahan, salah seorang bintang muda yang sedang meningkat naik dalam rodeo akan menunggang buat kali terakhir. Apa yang berlaku kepada penunggang bronco profesional ini pada detik-detik terakhir yang menakutkan itu? Dilahirkan di Prescott, Arizona, Ski dibesarkan dengan minat terhadap kerja kulit, muzik country dan segala perkara berkaitan koboi. Semasa kecil di Texas, dia menghiasi biliknya dengan cenderamata Davy Crockett dan melakar adegan barat yang penuh semangat di atas cebisan kertas. Bermimpi tentang kegemilangan rodeo yang menantinya. Apabila dia menunggang kuda pertamanya pada usia 6 tahun, ibu bapanya melihat anak lelaki mereka yang tinggi lampai dan berambut perang itu terus mahir menunggang seolah-olah dia telah menunggang selama berdekad-dekad. Ski kecil berlatih gerakan bronc selama berjam-jam di atas kuda tua keluarganya. Memegang erat surai pendeknya ketika dia tenang meragut rumput di padang. Semasa di sekolah menengah, Ski menguasai acara saddle bronc dan ranch bronc di Lita Rodeo, Texas. Dia dan kuda Palomino kesayangannya, Smarty, memenangi begitu banyak gelaran keseluruhan sehingga Ski terpaksa menyimpan koleksi kepala tali pinggang berkilau miliknya dalam sebuah peti besar. Di antara pertunjukan rodeo, dia akan bermain lagu-lagu Elvis dengan gitar akustik di honky tonk tempatan atau membuat boot koboi kulit berukir khas di studio kerja garajnya. Dengungan lagu George Strait dari boombox lama sentiasa menemaninya sepanjang malam. Ibunya, Diane, menggambarkan dia sebagai yang paling berbakat, sangat lucu, penuh seni, muzik dan gaya retro. Bagi Ski, tiada apa yang dapat dibandingkan dengan keganasan seekor bronc yang menerjah keluar dari kandang pelepas. Menggenggam pegangan rigging dengan satu tangan bersarung, tangan satu lagi diangkat ke langit untuk keseimbangan. Ski mempamerkan keyakinan dan keberanian. Badan kurus dan lentur seperti cemeti, dengan ketinggian lebih 6 kaki. Dia mengayunkan tubuhnya yang panjang dengan mudah, seiring setiap tendangan dan lenjakan broncs. Melihat Ski membelitkan dirinya pada seekor kuda, wajahnya yang tajam dan berukir berubah menjadi senyuman lebar berlesung pipit. Apabila loceng 8 saat berbunyi, nampaknya dia telah menjinakkan binatang liar itu hanya dengan kekuatan lengannya yang kurus dan kekuatan tekadnya yang luar biasa. Seperti menunggang lembu. Menunggang bronc adalah acara yang sangat popular dan berbahaya, di mana koboi cuba menunggang kuda yang kuat dan meronta selama 8 saat yang menggoncang tulang. Dianggap sebagai salah satu pertandingan klasik rodeo, bersama dengan acara menjatuhkan lembu jantan, mengikat anak lembu, dan menunggang lembu. Penunggang bronc yang mahir diraikan kerana kekuatan mereka, koordinasi, dan keberanian luar biasa ketika berhadapan dengan haiwan yang mengamuk di bawah mereka. Dunia menunggang bronc terdiri daripada dua gaya utama. Ski Bergs sangat menggemari bronc tanpa pelana dan bronc bersadel. Peserta bronc tanpa pelana menggunakan tali rigging ringkas yang dipasang di belakang bahu kuda untuk berpaut sekuat mungkin ketika haiwan besar itu melonjak keluar dari petak pelepas. Bertukar arah sambil menendang dan melakukan aksi sun fishing. Saddle bronc. Acara kepakaran ski membenarkan penunggang menggunakan pelana barat khas dengan sanggurdi yang bebas berayun tetapi tiada tanduk untuk sokongan. Penunggang bronc bersadel memegang tali kendali ringkas yang dipasang pada halter kuda sambil mereka mengangkat dan memacu selari dengan setiap pergerakan kuat haiwan itu. Dalam kedua-dua pertandingan bareback dan bronc bersadel, penunggang mesti melakukan mark out ketika kuda keluar dari petak pelepas bermaksud tumit koboi yang bertaji menyentuh bahu haiwan itu pada lompatan pertama keluar dari pintu pagar. Para peserta dinilai pada skala 0 hingga 50 mata untuk kedua-dua prestasi kuda melompat dan kemahiran penunggang dalam menyelaraskan pergerakan badan dengan bronc. Markah tertinggi berada dalam julat 80-an hingga 90-an. Semua acara menunggang bronc, seperti yang anda lihat dalam video ini, berlangsung di dalam arena rodeo tanah yang dikelilingi oleh pagar perlindungan. Kuda dan penunggang keluar dari petak pelepas yang sempit dan menyesakkan di dinding arena. Kebiasaannya, bronc ialah kuda liar bengis yang dibiarkan khas untuk meronta dengan ganas. Dengan purata berat 1,200 paun untuk kuda betina dan kuda jantan yang dikasih, atau sehingga 1,400 paun untuk kuda pejantan yang kuat. Mereka meluru keluar ke arena terbuka dengan kuasa luar biasa selepas ditahan dalam kandang sempit. Sebelum masuk, penunggang bronc menarik rigging dan tali pengikat pelana mereka dengan sangat ketat supaya peralatan tidak berpusing semasa tunggangan ganas mereka. Pelindung rodeo
juga dipanggil badut rodeo. Berdiri berdekatan untuk mengalihkan perhatian kuda liar selepas penunggang yang terjatuh terkena tanah. Petugas perubatan kecemasan di lokasi segera bergerak masuk jika penunggang cedera akibat dipijak atau terpelanting ganas dari kuda. Tali pendek di bahagian pinggang kuda dililitkan di sekeliling pinggang haiwan itu untuk menggalakkan lonjakan yang lebih tinggi dan dramatik, yang memberikan lebih banyak mata kepada penunggang untuk tahap kesukaran. Diperbuat daripada kulit biri-biri atau neoprena. Peraturan menetapkan tali flank tidak boleh mencederakan atau melukakan kulit kuda. Gulungan pada taji penunggang juga mesti ditumpulkan untuk mengelakkan kecederaan. Namun, seperti yang anda akan lihat, bahaya maut dalam sukan ini terus berlanjutan. Kecederaan serius atau kematian boleh berlaku jika dicampak dengan kepala dahulu ke permukaan arena pada kelajuan tinggi, terhimpit di bawah tapak kaki kuda yang menghentak, atau dipukul oleh kaki belakang kuda yang kuat. Apabila reputasi ski semakin meningkat dalam dunia rodeo, begitu juga dengan kisah-kisah tentang keberanian dan karismanya. Rakan-rakan berkata bahawa ski berani melakukan perkara yang orang lain sendiri pun takut untuk cuba, merujuk kepada kecenderungannya menunggang kuda bronc yang paling liar dan sukar dijinakkan. Mana-mana kuda yang terlalu ganas untuk didekati oleh kebanyakan koboi, ski menyambutnya dengan semangat seperti kanak-kanak. Mengikut motonya, untuk hidup tanpa batasan, pemuda penjinak kuda liar itu sentiasa bergegas ke rodeo atau pengembaraan seterusnya. Ski berkawan di mana-mana, kepribadiannya yang luar biasa membuatkan orang yang tidak dikenali terus menyukainya. Ski mengharungi setiap gelombang hidup dengan penuh nekat, sehinggalah malam terakhir yang penuh malapetaka itu. Pada 9 September 2023, Ski turun ke kandang pelepas nombor 4 di West Texas Fair and Rodeo di Abilene. Bahagian sisi kuda, bronc hitam yang besar berwarna biru gelap berkilat bergerak di sebelahnya. Namanya Double D. Dikenali sebagai salah satu kuda bronc yang paling sukar ditunggang gilitar, Double D adalah penjelmaan kekacauan dalam bentuk lembu. 1,350 paun kemarahan di atas 4 kaki. Sekali pandang pada mata merah menyala itu, kebanyakan koboi langsung tak mahu berdepan dengannya. Tapi tidak bagi Ski. Ketika gergasi hitam yang gelisah itu menghentak dan menghembuskan nafas di ruang sempit kandang, mata biru muda Ski bersinar-sinar. Sementara para pelindung rodeo di bawah secara diam-diam membuat tanda salib, dan kru berbisik-bisik bertaruh dengan rasa tidak senang tentang berapa lama penunggang kurus itu akan bertahan. Ski berada dalam elemennya, memancarkan keyakinan. Inilah saatnya untuk Ski bersinar. Apabila pintu kandang berderit terbuka, Double D benar-benar meletup dengan penuh tenaga. Dari kejauhan, kelihatan sekilas kulit gelap dan tanah berterbangan. Bronco itu menendang dan meronta dengan liar. Ski berpegang erat ketika bronco itu melompat dan berpusing arah. Pada satu ketika yang memeningkan, Ski berada betul-betul terbalik di bawah haiwan yang berpusing itu. Beberapa saat kemudian, Double D melakukan putaran badan yang ganas sehingga melontarkan Ski ke udara. Dia mendarat tepat di laluan bronco. Perkara terakhir yang dia ingat ialah bayangan kuku hitam yang menghentak, menggelapkan langit ketika arena itu semakin hampir untuk menyambutnya. Tidak seperti dalam sukan menunggang lembu, peraturan keselamatan yang mewajibkan topi keledar atau jaket pelindung tidak wujud dalam sukan menunggang bronco. Dalam detik-detik terakhir yang menakutkan selepas Ski mendarat, kuku bronco itu menghantam kepala Ski yang tidak dilindungi. Satu hela nafas ngeri serentak menyapu seluruh tempat penonton. Orang-orang rodeo veteran kemudian berkata, mereka tidak pernah mendengar arena menjadi begitu sunyi sepi. Dalam beberapa saat yang mengerikan selepas itu, dengan tubuh Ski yang terkulai tidak bermaya di tanah di bawah, anda boleh dengar satu esakan tunggal menembusi kesunyian. Seorang saksi mata kemudian berkata, anda boleh dengar bunyi jarum jatuh. Saya sedang melihat ke arah penonton dan saya tidak kenal wanita itu. Saya tak akan dapat cam dia dalam orang ramai kalau perlu. Dia mengangkat tangan, hanya berdoa, berdoa dan terus berdoa. Jika itu tidak menggambarkan komuniti rodeo, saya tidak tahu apa lagi. Kru arena mengejar broncs yang mengamuk itu, yang masih meronta-ronta liar di sepanjang pagar arena, sementara pasukan kecemasan kecil dengan berhati-hati mengangkat Ski ke atas papan pengusung. Tiada seorang pun bersuara ketika mereka menolaknya keluar dengan senyap. Sejak hari dia dilahirkan, saya memang sentiasa mengharapkan perkara di luar dugaan daripada Ski. Ini memang tidak dijangka, kata ibunya Diane. Pada hari itu, dia menerima panggilan telefon yang menjadi mimpi ngeri terburuk bagi setiap ibu. Anggota kecemasan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan koboi muda itu. Tetapi hentaman yang meremukkan kepala Ski itu membawa maut. Ski Burks meninggal dunia ketika melakukan sukan yang paling dia cintai dalam hidup mudanya. Dalam beberapa hari selepas kemalangan tragis yang meragut nyawa Ski, komuniti rodeo Texas Utara bersatu untuk memberi penghormatan kepada salah seorang saudara mereka yang telah pergi. Di bawah langit biru yang cerah, mereka mengebumikan putera koboi mereka berhampiran beberapa generasi kerabat Burks di lot kuburan keluarga. Kemudian, satu pemandangan yang menakjubkan telah menceriakan hati semua orang yang melihatnya. Tinggi di awan di atas Abilene,
Kelihatan bentuk yang tidak dapat disangka lagi. Seorang koboi menunggang kuda. Topi diangkat tinggi. Dian bersumpah dia nampak bayangan yang begitu hidup itu melambai kepadanya sekali sebelum memecut keluar dari pandangan ke tempat yang tidak diketahui. Sehingga hari ini, Dia tersenyum apabila mengingati pesan perpisahan Ski dari alam sana. Dan dia mendapat ketenangan apabila mengetahui anak lelakinya yang unik itu meninggal dunia ketika melakukan perkara yang paling dia sukai. Mengejar kelimpahan hingga ke akhir hayat di atas belakang kuda bronze yang dipanggil Double D. namun begitu, Risiko yang dahsyat tetap ada, walaupun untuk penunggang haiwan rodeo yang paling mahir. Kuda hebat yang seterusnya boleh dengan cepat menjadi yang terakhir. Seperti yang terlalu ramai koboi pelajari, dengan cara yang sukar, membayar untuk 8 saat berbahaya ini dengan lebam, patah tulang atau bahkan nyawa mereka sendiri. Bagi legenda penunggang Bronx seperti Lane Frost, Bill Smith dan Ski Burks, hari-hari gemilang mereka berakhir secara tragis di tanah, di bawah derapan kuku yang tidak berbelas kasihan selepas tunggangan berani yang berakhir dengan maut. Namun jika anda tanya sesiapa pun, Mereka mungkin akan kata, ada banyak lagi cara yang lebih teruk untuk mati dengan memakai boot koboi daripada bertarung dengan kuda liar besar yang tak boleh dijinakkan.